apa lagi sebab I kalau nak marah I dia macam panggil I one to one macam tu I in private kan. Yes. Ini kalau sampai passenger pun tengok macam tu. Kan. Lepas tu you nak kena pergi pula cabin. Kan. Lepas tu yang I sedih sangat bila I pergi cabin Clack. Passenger cakap, are you okay? Bila the moment dia cakap are you okay tu I macam terus zas. Are you okay? Of course lah, I tak okay. Air mata tu jatuh terus ke atau jatuh terus. Kat jatuh situ kat juga? situ juga jatuh. I terus lari toilet. Macam tu. Kan macam drama tak? Drama. Kau confirm ke aku nervous? Sabar. Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Husin aka Zarul Umbrella. Kembali lagi ke episod terbaru Audiosia Podcast Borak Dalam Geli. Masih lagi bersama saya CK Faizal. Dan saya sekarang ini sedang menggigil-gigil. Sebab apa kau gigil ni CK? Sebenarnya legendary bila datang kan. Bila datang sama ada ke pentas ke ataupun bila kita naik kapal terbang, kita nampak nama-nama memang legend akan satu set crew dengan kita. Nervous dia lain macam. Kan? Nak tengok perfect ke tak, baju macam mana kan, nak impress. Dan of course lah bila kerja kita doa sangat-sangat dapatlah kerja dengan dia. Kan, okey. Sedikit kita punya sebelum kita intro kita punya. Kau pun nervous sebenarnya kan? Aku pun tak tahu nak cakap apa macam memang nervous sikit episod kali ni. Sebabnya mungkin korang akan tahu sekejap lagi. Tapi macam biasa, terima kasih kepada yang sudi mendengar, yang dekat dalam jam ke, balik kerja, tengah melipat baju, tengah buat kerja rumah. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast Borak Dalam Geli. Okey. Tetamu kita merupakan dia pasu bunga juga. Tapi dia bukan sebarang pasu bunga ataupun flower pot. Daripada dulu Malaysia Airlines. Dan saya pernah bekerja dengan dia. Dia merupakan supervisor saya. Dia kata leading stewardess. Dan tapi kita biasanya borak dalam geli ni kita macam flight kan, macam flight. Nak tanya, siapa dia in charge supervisor kat sini? Super in charge masih lagi Okay. saya. Okay. Aku takut kalau dia, babe. Borak dalam geli aku in charge. Okay. Kalau flight betul, dia lah. Okay. Sebelum kau merepek-repek kan. Okay. Kau okay? Okay. Kau announce je. Aku tepuk. Kita nak panggil legendary masuk kot. Legendary masuk je kita tepuk lah ramai-ramai. Okay, tuan-tuan dan puan, saya kenalkan saya punya tamu hari ini ialah kita panggil lah dia punya pangkat kan. Kita punya flight steward. Ini leading stewardess satu Lina. Apa khabar Lina? Khabar baik. Terima kasih sebab sudi datang. Terima kasih Zarul, CK jemput saya hari ini. Kan? Assalamualaikum semua. Suara dia je kan, pasu bunga. Betul. Kan? Cantik kan? Ini pasu bunga dekat Babylon. Dekat taman tergantung dunia. You join masa umur you berapa? Kau ni kan sukalah. Kau ni kan kita dah puji daripada atas sampai bawah. Nak tengok cantik dia tu. Kita nak tengok cantik dia tu. Umur 18? Ya, betul. 17. Actually 17 tahun tu I dah apply. 17, 18 tu dapat lah. 18? Macam memang sampai sekarang tak 18. Pernah berhenti mana-mana. Tak pernah berhenti kerja all the way. All the way until 1995. So total you dengan Malaysia Airlines? 25 years. 25. Itu tak campur yang rejoin. Oh, you rejoin? I ada rejoin. Itu cerita bab tu kejap lagi. Almost rejoin Perak, and rehired. Macam tu. Okay. Alright, Lina, kita start dengan kalau korang nak tahu, Lina ni dia punya masa dia join tu dia pakai kebaya yang bukan macam sekarang ni.
kebaya dia macam sekarang ni punya color hijau tu, tapi dia yang pink, bunga pink tu panggil bunga apa? Kau tahu bunga apa? Tahu. Susahlah kau ni. Susahlah. Kau tanya apa aku dah lupa dah ini. Aku pun tak tahu juga. Bunga apa? Bunga apa yang orchid ke? Bukan. Orchid ke? Okay, I don't know lah yang color pink tu. Aku lega bila dia tak dapat jawab. Okay, yang colour pink tu is not pink macam sekarang, but is yellow. Yep. Masa you join tu tahun 1990. I was okay. Belum habis sekolah lagi Belum habis sekolah lagi. SPM lah. SPM. Lebih kurang je. Okay. Alright. So habis SPM lah you kira ambil itu kan? Habis SPM actually belum dapat result lagi. I dah apply. I dah pergi interview actually. Tapi bila tengok dia minta cert SPM, I cakap alamak belum dapat lagi. Ternyata tapi dah habis SPM. Dah habis. Result tak keluar lagi lah. Lepas tu dia cakap okay you balik, next interview once you dapat je result you datang balik, dia cakap. Dia sama kes dengan Maria Teguh Sabri lah. Yelah ni. Maria Teguh Sabri pun dia tak ada cert. So lepas tu dah dapat cert, yang tu yang first tu kita tutup lah. Tak ada lah. Bye-bye lah. Bye-bye. Bye-bye terus balik rumah. Masa tu if I'm not mistaken dekat Melaka kot I pergi. Melaka dia buat interview kan. Ya. Yang kedua masa tu kat training school yang dekat Subang. Okay, you daripada mana masa tu? I daripada Seremban. Daripada Seremban. You asal from Seremban. Sekolah semua kat Seremban lah. Ya. Okay. Sekolah actually all over the place sebab my dad army kan. Faham. So before you nak pergi interview tu, tahu tak kerja stewardess tu apa? Zaman-zaman tu kan. Zaman-zaman tu macam mana? Of course tahu. I selalu juga pergi airport dulu. So selalu nampak stewardess bila cakap benda nampak cantiknya kan, dia orang macam jalan-jalan cerita kan dengan check bag. Azmi lah. Ya kan. Geng-geng Raja Azmi lah sini ni. Selalu dia cakap besok macam nak pakai lah kebaya ni. Dah terdetik dah kat situ. Yes, dah terdetik dah kat situ. My dad pun tahu. My dad dulu besok nak pakai yang tu ke? Dia cakap lah bah, tak mau study. Tengoklah macam mana. Okay. Situlah bermulanya. So ingat tak macam mana dapat tahu yang ada interview tu? I rasa through newspaper kot. Newspaper walk-in interview je. Walk-in interview. Lepas tu like I rasa I pergi I just bawa cert, I just dress. Diorang semua dah tahulah yang stewardess ni mesti nak kena pakai kebaya, nak kena buat ban kan. I dah prepare lah yang tu dah semua. So I datang pakai kebaya. I ingat lagi datang pakai kebaya and then dengan rambut ban macam stewardess kan. I remember masa I kecil kat sekolah pun I masih lagi segar di ingatan satu newspaper tu dekat bucu. Dia besar tapak tangan kot dia punya kolom. Terbang bersama Malaysia Airlines. Jom terbang bersama Malaysia Airlines, kelayakan SPM bla 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 bla, tinggi bla bla bla. Gaji RM1,300 masa tu. I ingat lagi. Bermula 1,300. Aku tengok wow, gaji banyak. Mahal mahal lah dulu. Tahun 80-an, 90-an. Yelah, nasi lemak pun Lepas tu terdetik jugalah. Tapi boleh lah. Kalau dapat je pengarah pun best juga dia kan. Tapi tak pernah lah nak rasa nak pergi beria-ria. Tapi I ingat masa saya cakap nampak iklan kat newspaper tu, I pun pernah nampak. Kan, tapi masa time I gaji sikit. Tak sampai pun 500. Basic kita orang. Yelah, basic. Dia tak tulis basic kat situ. Tak tulis. Yang allowance campur basic allowance je. Tapi sebab lepas sekolah, you tengok macam walaupun tak sampai 500 macam wow, dah banyak dah tu kan. Dulu banyak. Saya kerja MPK 1994 pun 400.5. Lepas tu tak habis. Standard lah tu dulu 500. So okay, you share sikit experience beratur panjang ke? Beratur panjang. Lepas memang tu tahun 1990 tu dah start beratur panjang ke? Dah. Time tu lah yang paling panjang sekali. Sebab itu bukan by invitation. Itu walk-in. Just imagine kalau walk-in kan memang ramai. Memang siapa-siapa pun boleh datang. Kan. I rasa kita beratur daripada yang guard house. Remember yang guard house keluar tu? Kat situ. Daripada start situ. Line up sampai ke depan. Sampai depan. Ada dalam 500 meter.
Lebih sikit. Aku rasa lebih. Dia masuk building yang tengah tu lah kan. Ya, betul. Dia macam sampai dekat tu berpeluh dah lah. Dah berpeluh. Dah cair dah make upnya. Kan. So macam you make up macam mana masa tu? Dah belajar make up ke sekolah? Adik-beradik semua perempuan. Dah pandai make up lah. Tak pandai sangat make up, tapi kita orang suka berangan-berangan. Kan, berangan-berangan. Maklumlah semua perempuan kan. Berangan-berangan, part-part make up, pakai kasut tinggi tu memang ban-ban. Siapa yang support dalam adik-beradik tu? Memang semua support kan? Semua support. Tapi diorang tak nak pergi? Tak nak. Dia tak nak? Tak nak. You I adik-beradik 4 orang, Okay. I nombor 3. Semua tak nak. Except I je lah yang terlebih Excited. Ke depannya kan. Dulu kalau pergi airport, kalau tak my auntie yang bawa, my dad bawa. So diorang tu tak rasa sangat. Diorang tu tak pernah tengok. Tak nampak stewardess tu. Yes. Macam I you, je yang expose kat, bila every time pergi airport. And then dah masuk interview tu, soalan pertama yang ditanya, kenapa nak jadi stewardess? Kenapa nak jadi pramugari? Okay. Kan? Tanya in Malay ke? Tak in English. English. Why you want to be cabin crew? Yes. And then jawapan? Jawapannya biasa yang klise tu, I want to see the world. Best gila jawapan tu. Tak ada, bukannya I want to see the four walls. Tak ada kan. I want to see the world. And then itulah jawapan. Dan masa tu ramai tak dalam satu bilik tu? Yang final interview 5 orang. 5 orang candidates. 5 orang candidate sekali masuk. Macam yang first stage? Yang first stage one to one. Itu macam dia orang check grooming dulu, itu. height. Dia tak berubah-ubah bang. Sama. Second dia I think if I'm mistaken 3 orang kot. 3 orang. Itu dia tanya talk about yourself, semua-semua tu lah. Me, introduction. Myself 10. 10. The first yang tanya ada 5 orang panel 10 orang. Kau? 5 awal dan 5 juga akhir. Me 10. Second stage 2 orang. The final stage 5 orang. 5 orang. Plus depan 3. Aku ada writing. Sama. Tak salah. Ada writing? Ada writing. You ada writing? Tak ada. I 5 orang writing. I tak ada Ada writing. satu I pun stage tak ada. writing. I tak ada writing. Lepas tu dia baca yang mana fail tu balik. Okay. Lepas tu next stage. Kalau tak tahu, kita orang semua alumni Malaysia Airlines. Yeah. Okay, so kita nak compare. Nak tahun compare. 90, tahun 99, 2000. tahun 2000. Nampak tak bongsu? Okay. Lepas tu Lepas tu dia tak bagi result, then dia akan cakap, dia kata okay, nanti tunggu telegram. Dia cakap masa tu mana ada handphone semua kan. Legend. Tak I ada. cakap ke korang, legend, telegram. tak ada emailnya. Tak ada email. Tak ada WhatsAppnya. Mujur bukan Morse code tu. My time dia call. Dia call. Sama. I pun kan? call. My time dia call. Dia call. Dia call suruh jumpa dekat klinik. You sama dengan Raja Azmi, Sharifah Sawati. Baru-baru ni pun ada juga. Mariatul Sabi, siapa ni Tokba pun Telegram. Okay, kita move kepada next stage pula. You buat kelas. Masa tu kelas kat mana? Kat Subang Airport juga. Subang Airport, bukan dekat Baba. Macam me, no. myself 2 orang, Kerana Jaya, Baba kan. Sekarang pun dah tak ada. Sekarang kita lain dah. So, itu masa tu besar tak? Dia punya ni? Taklah besar sangat, tapi okey lah. Okey, boleh ada I rasa dalam 20 classes kot kita. Wow. Classroom. If I'm not mistaken 20, around 20. Dulu masa buat kelas, I duduk dengan my auntie, arwah my auntie dekat Damansara Utama. So daripada her house tu nak ke Federal Highway tu, I jalan kaki pergi kat I think SS2 kot ke Seafield. I jalan kaki daripada Damansara Utama tu, cross the road dengan file dengan berani sorang-sorang. Masa tu kan macam tak takut sangat kan. Masa tu macam okey je. Lepas tu kadang-kadang bawa file tu pakai full makeup kan, office attire, cross the road, lepas tu naik bas mini. Yes. Kan? Bas mini bayar 50 sen, lepas tu turun dekat
I think KWSP kot. Turun dekat situ, turun tangga, tunggu pula bas pergi terminal Subang. Faham. Bas I think number 44 kot, if I'm not mistaken. Wow. Masa tu. Setiap hari. 3 bulan. Tak pernah lambat. 3 bulan tak pernah lambat. Alhamdulillah. Masuk Pukul berapa bangun you siap? Pukul 4:30 I dah bangun. I memang suka Orang-orang cemerlang semua mengawal dik. I malas cakap kat you dik. So 20 orang buat training 3 bulan dah. 3 bulan lebih lah. So, plus SNY semua. Bila 3 bulan tu ada benda yang nak share dengan kita orang yang menarik. Is it benda tu yang the best yang you rasa waktu tu? The best. Masa tu rambut I panjang, lepas tu masuk tu kira macam yalah the best lah. Macam That was 1990 ya. Yes. Masa tu kan tak banyak airline, tak banyak carrier kan, airline dalam Malaysia ni. Malaysia Airlines je lah. Everybody like was Look memang up. yes. Kalau tengok je bawa buku, bawa briefcase, tangan semua nail polish kan. Makeup 3 color, ni semua merah, lipstick merah kan. Malaysia Airlines. Malaysia Airlines, yes. So mungkin kawan ni macam hebatnya kau dapat kerja stewardess masa tu jadi pramugari masa itu. Ya. Adalah seperti menjadi doktor zaman sekarang. Ya. Ada buat kenduri ke 3 hari 3 malam ke? Pulut kuning ke? Tak. So apa persepsi masyarakat masa tu di orang-orang sekeliling you bila you dapat jadi stewardess tu? Ibarat macam dulu kat Raja Azmi, satu kampung tau. Satu kampung macam alah ni kat anak si siapa ni dah jadi cabin crew. Kecoh satu kampung ni. Lah, maybe I satu taman lah kot. Kata Kan? Memang Rendang Maman Soal. Dia bagi free kat semua orang. Kan. Anak Kak Zaraham tu pramugari macam tu lah. Hebat dulu. Sebab Malaysia Airlines masa tu tengah ni kan, tengah peak Yes. Tapi waktu tu family macam mana penerimaan? Yelah tahun 1990, tak banyak pendedahan pasal pekerjaan ni dan sebagainya tu family. Sebenarnya my dad ada yang jahat-jahat ke ataupun macam mana ke? Diorang positif ke atau macam mana? Diorang very very positif. Diorang tak pernah sekat apa yang I nak. Kalau I nak belajar masa tu pun I dah actually before I dapat result untuk training pun I dah dapat untuk masuk ITM. So I tanya my dad macam mana kan. So apa yang perlu I pilih kan sekarang ni. Walaupun dalam otak tu dah tahu dah. Tapi saja je. Dalam hati tu minta-mintalah jadi student. Tapi saya hormat dia. Buat-buatlah bodoh-bodoh sikit kan. Buat-buatlah kan. Satu je. Kan. Abang boleh tak sembahyang hajat macam tu? Sembahyang istikharah. Katanya kita yang sembahyang istikharah. Ayah lagi kan, ya. Okey, lepas tu ayah cakap apa tu? Dia kata terpulang lah. Kan, you pilih mana yang you rasa ikut hati you, dia cakap. Tapi dia kata kalau you pilih yang ni pun Abah dah tahu dah. You memang benda tu yang you nak. Kau jangan nak menipu lah. Kan. Betul. So last I cakap okey lah, terima kasih Abah macam tu. Kan. So I think I made the right choice lah. So of course di saat itu, masa tu walaupun belum fly lagi, kira you dah kira macam berjaya lah kira. Pada you dah berjaya I dah untuk boleh take tolong family kan. satu kotak kan. Betul. And then bila dah start fly, dia panggil supernumerary. Ini supernumerary ni setiap kru saya kena tanya. Sebab everybody kena ada experience as a first flight dia. So macam you, first flight you, kebanyakannya stewardess dia akan menangis dalam toilet. Kan? Perasan tak? Betul. Tiap kali episod mesti first menangis. flight mesti menangis dalam toilet. Sama ada tak kira siapa lah. Almost 90% nangis dalam toilet. Faham, so I nak tanya you, nangis dalam toilet juga ke tidak? Alhamdulillah tak. Okay, finally. Tapi belum yang solo-solo tu. Ada lagi. Memang nangis dalam toilet lah bang. Okay, SNY macam mana? SNY first SNY I think dengan Adika Yusof. Wow, Kingsway mat. Yes, tapi dia tak banyak cakap lah kan. I was like masa tu senior dia. You senior. Dia senior you? Dia senior. I under one of the stewardess. Tapi stewardess tu pula very very senior. Tapi she was very nice to me lah.
Buat daily flight je kan. Tak banyak pun benda-benda yang dia nak tanya agaknya kan. So tak ada apa. Dia tanya masa tu leading pun baik masa tu. Leading tanya a few question yang I boleh jawab. Dia kata okey lah. Dah. Okay, sebelum you pergi dapat SNY tu kan, mungkin rumours dekat dalam academy tu cakap, okay, kau kena jaga IFS ni, kau kena jaga LS ni, kau ni top 10 babe, kau kena jaga, kau kena buat ni. Masa tu dah ada dah kan? Dah ada dah kan? Takkan tak ada pun. Rasa zaman tu adalah zaman yang teri ke mana-mana saja. Kan? Kebetulan one of my batch girl tu, dia ada saudara dia India Airline yang dah fly, siap bagi tulis. Dia bagi top 1 top 10. Dah bagi dah kan. Kita orang masih SNY tu tengok siapa Ella. Tapi you lucky, you dapat yang baik. Kita buat yang awal lah. Dia belum cerita lagi yang solo dalam toilet. Okay. So okay. Itu cerita sikit. Tapi I nak tanya lah yang first time. Sebab bila waktu you nampak dekat airport orang pakai kebaya, waktu first time you sarung dan you berjalan dekat airport, apa you can describe? I selalu cakap benda tu macam consider my childhood dream kan. So bila I put on the uniform tu, I rasa macam betul ke ni, macam mimpi ke ni atau betul ke ni. I rasa macam I'm so proud of it lah. Actually till today I'm still proud of my kebaya. Wow. Hari pertama tu memang kita paling ingat macam mana kita the jalan moment, kan? The moment tu macam kaki jalan elok. Yes, the way you carry your bag tu dengan handbag kat atas shoulder tu. Tapi kelakar I first SNY tu masuk dalam van kan, masa tu pick up pukul 4 pagi 5 pagi kita ada kan pick up kan dulu kan. Betul. Those days. Yes. 4-5 pagi I ingat lagi I pergi salam semua orang. Masa dulu diorang kan pick up kalau 4 pagi 5 pagi tu ground staff, engineering kan semua kan dalam tu kan. I pergi salam semua orang. Semua orang I berdiri, hi, I'm Lina macam tu kan. Not knowing yang itu semua. Alamak, bila I dah duduk, patutlah driver tu dah sudah salam. Dia tunggu sampai I duduk baru dia jalan. Dah. Kata golek pula. Kata golek pula anak siapa ni kan. Anak siapa lah ni. Lepas tu bila I dah turun, I cakap, kenapa ni bukan tech crew, ni bukan cabin crew kan. So tak apalah kan, just being polite kan. Betul. Okay, alright. Macam I kalau naik transport datang ambil, sorry kamu datang ambil, itu tak apa doa dalam hati. Minta semua orang tidur. Aku malas ngelak. Malas nak borak, malas nak apa pagi-pagi kan. Pagi kan. Minta semua tidur, tidur kan. Sometimes kalau van tu pergi ambil orang lain, aku pun buat tidur. So aku tahu perasaan dia macam, alah kena borak lah pula. Kecuali kalau kawan-kawan kan. Aku nak sambung tidur ni. Flight mana ni? Okay. Aduh. Actually dalam pick up, dalam van tu pun dah start kerja sebenarnya. Betul. Kalau ikut kan. Bayrak kita dah start kerja. Alamak, ni mesti senior ni kan. Jadi sekarang kan you kena fly dengan dia kan. Dia katanya tadi dah nampak sama kan. Tak. Salam I pun. Alah. Jadi tak apa kalau dia cakap tak salam I pun baik-baik ni. Have we met? Macam tu kan. Kan lagi kan. Itu sebab doa-doa saya selalu macam tidur lah kalau dalam van tu. Dah kena chop attitude problem. So you dapat top 10 list tu apa semua. So every flight you memang prepare lah. The preparation. Zaman dulu I rasa preparation for flight memang tara, sangat-sangat tara. Serius? Ya. Kita orang akan prepare like macam mana nak cakap semualah dari service, safety kan. Kalau macam naik 74 ke dah nak cakap dengan naik masa white body? Belum lagi macam baru awal lagi 1990 sabarlah. Tapi masa tu 737-300? No, 200 and 400. Yang memula sekali I start fly 200 series. 98 je kat EY and 16 dekat window hatches satu. Betul. One each side kan. So dulu punya penerbangan passenger you 737 passenger macam mana? Dia punya passenger profile tak sama. Sekarang punya dengan dulu punya. Okey, dulu macam mana? Boleh ke cakap? Cakap je. Kita cakap je. Dulu baik lagi. Dulu tak demanding macam sekarang.
Dulu I pernah serve, kita buat domestik, kita serve muffin kat belakang. Muffin, tea, coffee and juice. Wow. Juice tu pula kita buka yang pineapple juice tu yang tuang dalam jug tu. Yes. And still we manage. I pun tak tahu macam mana. Kalau nak compare dengan sekarang, I don't think they can cope up. Yes. Kan? You buat Ipoh, Kuantan. Ipoh tak ada muffin macam like Penang. 1 hour punya flight kan. Langkawi kita ada muffin. You first keluar dengan jus dulu? No, kita keluar muffin tu kita akan susun kat bread basket. Lepas tu kita akan keluar dengan muffin tu dulu, lepas tu baru followed by the tea, coffee and orange juice. Muffin tu berkotak-kotak dia orang load. Yes. Pineapple muffin, dia tengoklah, depends on the days. Sekarang tak akan dapat lah. Kalau you nak buat macam tu pun kerugian lah. Kan. Tapi sekarang orang tak nak sangat cook muffin, dia orang prefer peanuts kan. Nasib baik peanuts tu kekal mengaburi masa tu korang. ada peanuts dah? Masa tu belum lagi. Belum masuk peanut belum lagi. lagi. I rasa ada kot, tapi business class if I'm mistaken ada lah, tapi tak popular. tak popular sangat masa tu. Macam mana peanut dia boleh popular? Aku tak tahu. Maksudnya daripada tahun ni masa zaman begini dah babe. Tak pernah aku sopan dalam podcast. Aku dah begini dah. Alah. Base mana base? Base mana base? Dia minta base pula. Dia minta base. Okay, so waktu bila sebenarnya peanut kalau you I ingat? rasa masa I naik white body diorang start. Sebab bila kita start before service tu kan kita bagi peanuts and juice. Means masa tu peanuts boom. Yes. Popular terus. Yes, orang popular. love terus. Masa tu yang silver colour tu kan package. Yes. Yes. Dengan songket. Yes. Songket dengan design tu. Tapi memang sedap. Kita tahu-tahu dah 25 minit. Tak cakap. Kita menghampiri dah ke akhir segmen pertama ni. Kita banyak lagi kita masalah ini tahun 1990. 1991 belum lagi. 1992 belum lagi. Korang kira dah. Tu aku cakap. Rancangan kali ni adalah dokumentari. 3 jam. Okey, kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini. Aku dah mana? Kena ada bass, babe. Masih lagi bersama dengan kami Abang Zairul dan juga saya Sikit Faiza. Jadi untuk anda hari ni bersopan santun kena ada lapik dek. Lapik. Okey Ina. Rasanya sekarang ni kan 1991 dah kan cerita tadi. Tadi 1990. 90 still. Still lagi? Still lagi. 90 still lagi. Kita nak cerita pasal yang tadi cakap tadi tu, yang pineapple juice nenas tu. Dulu ada pineapple Malaysia juice dia macam juice utama lah kan. Yes. Pineapple satu type juice. aja. Satu jenis saja. Tak ada orange dulu. Tak ada orange, tak ada apple. So cerita ni dia cerita kat saya dekat satu biduk Abang Farouk Husin. Juice nenas tu dia macam can tuang something like that lah. So sekarang kita nak you cerita kat yang mendengar podcast ni pula. Macam mana juice tu datang. Macam mana the whole can besar macam tu. Besar mana agak? Bulat macam tu. Besar, sangat besar. And then this height. Macam tu. Dia macam tong minyak tanah macam tu. Masa tu zaman-zaman kecil kan. Kalau kecil lagi. Jangan risau. Okay. Alright. Kalau peluk, kalau pegang tu rasa macam nak jatuh. Dia simpan kat mana benda tu? Benda tu dekat last row. Kita akan ambil kata, adik ni jus semua nak letak kat mana kak? Bang, last row. Semua kat bawah seat. Ekonomi pun dapat tu juga. Ya, memang ekonomi lah tu. Ekonomi lah ni. Ekonomi. Bukan kita business lagi ya. Belum lagi ya. Belum masuk business lagi ni, ekonomi. So dia can tu besar kan? Yep. So mandatory equipment yang you kena ada kan. Toolkit tu. Can opener. Tak ada can opener. Gila. Assalamualaikum. Sekarang prak je. Kan? Dulu. Ya. Gigih lah you all kalau semua ladies kalau kat situ. Kalau semua stewardess memanglah macam tu. Kena angkat tu, kena letak on top of the galley, buka, tuang dalam jug. Okay, you buat tu after seatbelt sign on off ke? Off. Seatbelt sign off.
Itu dah saja dah berapa minit dah. Kalau aku tu dia menipu tau. Kalau aku dah letak separuh dah. Aku lantak lah. Take off ke, tersempas muka je. Aku letak je. Okay. Kamarul, jangan buka lagi yang itu. After take off, itu yang aku dapat. Lantaklah siapa dia in charge dia. Gigihnya orang dulu. Buka. Dulu kita memang buat semua after take off. Semua after take off je. Betul lah. Tapi buka can tu before take off lah. No. Tak boleh, nanti kalau you buka before take off kan jatuh. Kan ada sekali take off tak betul-betul letak kat bawah seat tu. Dia akan tumpah. Bergoling ya. Bergoling. Yes. Tahu-tahu lalu kat kaki passenger je. Kaki apa benda ni macam tu. Wow. After take off and flight tu pergi Ipoh. Ipoh tak ada. Ipoh tak ada. Penang. Sejam. 1 jam. 15 minit buka dah. Nak susun muffin lagi. Nak tuang dalam cup lagi. Nak arrange apa tu tumbler lagi. Sharing cup. Semua tu I buat before take off. I'm so sorry, Judge. I'm so sorry. Ya, kalau dia jadi sekarang. Struggle kan? Struggle. Kita dulu kira dapat LS suruh buat macam tu pun macam dah macam dah complain dah. Padahal ada orang lagi teruk. Ada orang lagi teruk ya. Kena buka can. Okey, lepas tu dah buka and then tuang dalam jug. Jug tu kita fill dengan ais dululah. Kalau aku celup je tak boleh. Besar kan. Selamat di Papali. Go. Itulah level Malaysia Airlines. Terbaik lah. Itu baru premium, I rasa sangat. Waktu tu lah premium. Stewardess dulu kecil-kecil. Kena angkat besar tu. Okey, sambung. Lepas tu letak tuang dalam jug. Tuang dalam tray tu, atas tray, and then keluarlah kabin. Keluar tanpa ada wajah penat. Boleh buka. Keluar jus dulu baru muffin. Keluar muffin dulu. Muffin dalam bread basket. Dia kenalah bagi masa. Besar mana muffin tu? Besar macam ni. Yang dekat kafe kafe mewah apa semua tu. Slightly kecil daripada tu sikit. Taklah kecil macam sekarang lah. Itu maksudnya lah. Slightly besar daripada tu. Macam ni lah. Macam tu. Dalam berapa basket tu agak? Kalau 100 orang? Dalam 4-5 basket 4 kali round lah. 4 kali round. Lepas tu jus. Lepas tu collect balik. Tu collect. So lebih-lebihan yang ada dalam can nenas tu buat apa? Buat apa? Selalunya jangan tak ada membohong lebih. Ya. Lebihan you mean yang unopen ke atau yang dah open tapi ada lebih lagi? Ada lebih lagi. Ke you habiskan semua? Habiskan semua. Memang habiskan semua? Habis. Memang ngam-ngam dia bagi? Ngam-ngam. Dulu kita every station kita memang ada catering kan. So dia akan tukar-tukar. Ya Allah, penatnya tukar-tukar. So setiap station aku kena buka tin. Tapi dulu kita ada 4 kru kat belakang. So kita tak rasa penat sangat. So 4 dulu. Yes. 6 kru. Semua orang kalau 4 tu, semua orang macam aku tak nak tim tu. Siapa yang buka can tu? Yang lelaki lah. Selalu galley steward. Galley steward lah. Galley steward yang akan buka. Unless kalau galley steward tu stewardess, then dia kena buka lah. Okay, passenger macam mana pula passenger dekat business class 737 okay, buat 737. So VIP macam mana selalu yang you encounter lah? Dulu zaman-zaman 90-an punya passenger. Dulu macam biasa, macam kalau kita ada royalty pun macam biasalah akan ada. You ada experience tu? Ada, banyak kali juga. Masa baru-baru fly? Oh ya? Royalty mana kan, tu? Royalty masa tu I rasa Kedah kot. Oh, dengan ampun tuanku semua kuning lah? Semua kuning. Everything kuning. Towel, tray mat pun kuning, napkin semua. So lepas tu apa lagi kuning? Semualah. Toilet pun kuning. Seat cover, headrest. Kuning, itu. semua kuning. Banyak kali you dah encounter benda tu lah. Banyak kali. So macam praktis yang tu memang selalulah. Macam tu kan. Apa tuanku tu memang selalulah. Tapi dia orang very very nice. Sometimes you tak terlupa pun dia orang macam okeylah kan. Kalau macam Penang ekonomi jus nenas tu, kalau dekat business class masa tray. tu zaman tu tray hot savouries. Dulu I ingat lagi tea coffee keluar silver tray tu by hand. Leading akan keluar by hand. By hand. Yes. By hand dia letak atas tray, you pegang tray, you susun the cup kosong. Cup kosong yang you pegang je, okey, macam tu.
Letak kat tu. Berat. Yang tu berat. Berat. I selalu nampak kalau yang buat macam tu leading steward lah. Leading stewardess normally dia akan keluar. Cup yang logo wow hijau tu ke? Berat yang tu. Berat. Business class punya tu. Kau letaklah silver tray tu dah berat dah. Silver tray tu dah berat dah. Bukan silver tray ekonomi tu ya adik-adik. Bukan. Ya, lepas tu dengan jug tu lagi. Jug tu pun dah berat dah. Kan. Air lagi. 12. 12. 737-200. Dulu logo tu kena betul-betul facing Facing mana? Facing right. Dulu facing right. Ya. Bila dia dah logo biru tu kan. Baru left. And then spoon 4 o'clock. Semua tu banyak kelas kita belajar hari ni. Kau nak fly lagi ke apa sekarang? Itu dah kata. Tapi itu memang kerja keras sebenarnya kan. Sangat-sangat kerja keras. Pada tahun 1990 tu. And then memang jadi kebanggaan lah waktu tu. Waktu tu you dah menjadi stewardess tercantik dah waktu tu. Dah start orang recognize dah ke tahun 1990, 1991? Belum lagi. Belum cantik lagi. Belum cantik lagi. Tapi masa tu macam ada Ziana Zain, Anwar Zain. Ni pernah fly dengan Anwar Zain? Pernah. Wow. Ziana pun pernah. Tapi Ziana I think I buat daily flight je. Amy Mastura I tak pernah fly. Maria Tuku Sabri, Yusanani Wusak. Tak pernah. Tak. Oh, okey. Sarfah Sawati. Garang-garang tu semua. Yusanani Wusak kan? You MC waktu tu yang garang-garang tu you MC Garang-garang. Okay, kita dah cerita benda-benda yang happy, benda keras kan. Hanya menangis tadi. Kau tahu aku nak gimana Aku tahu. Yang dalam toilet solo ni. Solo cerita apa puncanya sebenarnya. Dan siapa tak apalah kita melangkau lah. Tak apalah body narrow body kau jalan je. Sebab kita tak ada masa sebenarnya. Menangis dalam toilet tu sebab salah ni je. Salah logo satu. Memang salah besar lah tu. Logo dosa terbalik je. Dosa besar tu. Sangat-sangat. Ikutkan itu dosa besar. Pantang supervisory zaman-zaman dulu. Kalau logo tu tak betul-betul facing right. Macam tu. Macam ni kejadian tu. You serve? I serve passenger. Lepas tu logo tu kebetulan ke kiri. Ke kiri? Oh, you menghadap kiblat salah. Lepas tu dia masuk pula. I mula dah nervous. Takkanlah I macam tak nampak professional pula. I nak pergi balik nak tukar. Kan? So I biarkan je. Waktu tu dia tak ada dekat. Tak ada dekat galley. So macam I dengan bangganya cakap dia tak masuk kabin. Tup dia masuk kabin, dia check, dia panggil I masuk galley, jerit kat I sampai passenger semua dengar ya. Apa dia cakap? Dia cakap lah, you berapa lama you kerja? Masa tu berapa lama kerja? Baru je 5 bulan je tu. How long you been flying? Dia cakap. Dia cakap, siapa ajar you buat macam ni? Macam tu. Macam tu kan. Syaitan. Siapa aja syaitan. Kan. Lepas tu you want me to send you back to school? Wow, just because salah logo nak hantar I balik pergi retraining katanya. Okay, lepas tu you apa? You melawan tak? Tak. Kita dulu zaman-zaman dulu tak pernah melawan. Okay, waktu tu tray dah sampai ke kepala belum? Belum. Okay. dia cuma tangan-tangan macam ni je, tunjuk depan muka macam tu. Faham. Kan. Tapi masa tu kan macam I homesick, baru 5 bulan kan. Masuk toilet apa lagi sebab I kalau nak marah I dia macam panggil I one to one macam tu. I in private. Yes. Ini kalau sampai passenger pun tengok macam tu. Kan. Lepas tu you nak kena pergi pula kabin. Kan. Lepas tu yang I sedih sangat bila I pergi kabin clack. Passenger cakap, are you okay? Bila the moment dia cakap are you okay tu I macam terus Are you okay? Of course lah, I tak okay. Air mata tu jatuh terus ke? Jatuh terus. Kat situ juga jatuh. I terus lari toilet. Macam tu. Kan, macam drama tak? Drama. That's one of the best scene ever. Kan. Best. Scene tu best. Baru nak ambil cup yang logo salah tadi tu. Kan. Okey lah sebab ini kita sebenarnya kita tak boleh nak go ikut zaman dah ni. Tak boleh. Sebab kita dokumentari memang tak cukup masa. Banyak ceritanya. Kita pilih yang sedap-sedap je. Okay. Orang sering membandingkan antara stewardess zaman dulu tip top, stewardess zaman sekarang so-so je. So apa your pandangan you?
Sebab you berada di dua zaman 25 tahun kan. So, sebab I rasa kita belajar through a hard way. Okay. So you learn more, you adapt benda tu, you remember sampai sekarang. So macam kalau you kena marah, you tahu kenapa you kena marah. Macam dulu you tak boleh question. Kalau I less ke dulu senior chief steward kan marah, chief steward marah, you tak boleh nak question diorang. Diorang suruh you buat apa, you buat je. Then only you want to know why, you tanya later after the service. Okay, you explain, boleh tak I nak tahu kenapa you ask me to do kan, macam tu semua. Tapi kalau the moment you tanya, kalau dia suruh you tolong buat ni, kenapa pang kena sekali kan, tak boleh nak kena jerit kan. Itu dulu. Itu dulu. So I rasa I belajar, kru dulu maybe slightly better because diorang learn through a hard way. Betul. Itu sampai mati tu. Ya betul kan. Pacing mana tu kan. Ingat sampai mati. Itu yang membuatkan kru dulu learn from the hard way lah. Ya betul. So lepas sekarang ni macam manja tu. Lepas tu servis dulu lagi proper, lagi details daripada compare tu sekarang. So you belajar macam every single salad tu, every single thing dalam salad bowl tu you kena tahu semua, serba-serbi. You macam makanan, okay, yang ni you ada karbo apa yang you serve, macam protein apa yang you ada, kan, fiber apa sayur yang you ada. You tak boleh simply this is beef with rice, macam tu tak boleh kan. You kena elaborate. Yes. Or me all the way. Yes. Bila Lina cakap fiber, protein, karbo tu, mungkin orang blur sekejap. Saya terangkan kenapa protein karbo tu. Dulu di zaman dahulu, kalau business class or first class, kita keluar dengan bukan satu makanan yang dah siap di pack tau. Betul. Dia makanan yang berbeza-beza. Okey, dia bagi casserole yang panjang besar tu, ni daging masak merah, yang ni ayam masak kicap, the whole casserole. And then ini satu lagi ikan tiga rasa lah katakan. Dan ada sayur brokoli, sayur kailan, apa semua. So kita keluar dengan sekali harung tu, kita tanya passenger, okey nak apa ni, apa protein apa, and then nak fiber sayur mana. So pilih lah. So kita yang cedok bagi dekat dia. Itu zaman dulu. That's why lah kita kena tahu semua. Karbo tu nasi, ada nasi, ada pasta. Itu je lah kan lebih kurang selalunya. Itu yang kita keluar satu dengan troli besar tu. Sekarang ada Beslas pun dah tak ada macam tu kan. Semua dah ada siap masuk ke dalam pinggan saja. Angkat macam tu je, pump je ataupun dish out kan. Dish out pun kat dalam galley kan. Saya sempat juga merasa dish out tu. Cuma carving tu tak sempat. Meat carving tu yang 7 courses tu dapat. 7 courses tu dapat, tapi meat carving tak ada masa tu. Itu servis Malaysia Airlines dulu macam hotel lah. Kan? Kalah lah hotel kiranya. So perbandingan itu tadi, yang you merasa tahu masuk tahun bila yang agak kru sekarang macam dah laid back ke apa ke. Jangan cakap tahun 2000 ya. Tahun 2000 elok diam je tadi. Habis okay lagi. Tadi kau dah buktikan dah. Lepas take off apa nak bukakan lah. Because aku tengok kat kamera lelaki dia pula. Because I learn from the hard way. I don't want to repeat. Alah tadi lah cakap macam mana kau tak pernah. Before take off nak buka dah. Diorang buka lepas take off tau. So yes, I definitely memang kagum pernah lah. Buat Aku kagum lah dengan diorang dulu. Baling-baling tray apa semua. Kita kena baling tray, so tulis surat kat office dah. Of course. Kan, itu different culture, I think different culture lah kan, background. Dulu kalau macam you kerja belakang, you service, depan kan hot savouries macam tu kan, refreshment. Bila belakang dah habis, kadang-kadang you offer datang depan. Kalau zaman sekarang, Alice akan cakap, no thank you, it's okay, we are okay. Dulu too late. Lambat dah kau datang. Too late. Too late. Get out from my galley. Too late. Wow. Macam tu.
Betul-betul sebab dulu macam waktu marah pula orang zaman-zaman dulu dengar I cakap. Tapi I nak puji jugalah. Tapi I nak cakap lah, tahun 2000 biasanya macam ekonomi cepat habis you. Kita orang yang macam cepat-cepat, are you guys okay? Kita orang yang tolong tau. Sebab apa? Sebab kita orang dah tuang sebelum take off. Cheating. Tak ada. Maksudnya kat sini macam yelah, masih lagi tolong menolong kan. Hanya belakang tu lebih ringan sekarang. Semua dalam kotak je, kelepak. Jadi kita tak ada masa untuk ke depan. Nak merasa lah. Tapi kan saya nak celah jugalah kan. Waktu awal-awal start, adalah culture yang macam makanan-makanan tak habis dekat business class ke apa kan. Hantarlah kat EY kan. Seronok kan. Tiba-tiba kan dah start dah leading kedekut ni kan. Kita tengok lah lansir tu kan. Tak terbuka Tengok lansir tak terbuka. Bukan apa, leading tu tak puas hati dengan kau lah. Dia tahu kau buka benda tu lepas before take off. Orang suruh hit meal after take off. Kau pergi hit meal before take off. Banyak lagi before take off yang I pernah buat lah. Kantoi. Kau menganturkan diri sendiri. Aku tidak ya. Saya tidak ya. Tak apa. Saya cerita je. Be honest. Flat yang teruk-teruk yang aku kira yang kau tahu tak? Aku rushing Johor. Kan? Betul. Sebelum take off, sebelum taxing tu dah loading. Kul Phuket, Penang Phuket. Memang. Korang jaga kat tengah, jangan bagi leading nampak apa aku buat. Itu je tugas korang. Leading datang tanya soalan, bawa dia pergi ke depan. Beres. Tapi leading tahu. Kan, dia orang lagi makan garam. Tapi dia tak marah saya, maksudnya dia membenarkan. Dia tidak bersetuju tapi dia tak marah. Ya, betul. Okay, cerita pasal aku pula. Ini pasal dulu Malaysia Airlines banyak night stop. Yep. Dan dulu tak ada IG, tak ada WhatsApp group. So the night stop culture Malaysia Airlines is totally ini kita kena cerita lah. Kita kena share lah. Kita punya culture kan. Bila dekat London 3 hari 4 hari tak tahu nak buat 3 hari 4 hari. You macam bawa lauk dan kumpul ramai-ramai kan. So, berapa hari sebenarnya London? Zaman I ada 10. Taklah 5 hari kot. 5 hari. So normally bila dah 747 tu dalam 18 orang kan. So normally initially 22. 22 dia kan. reduce to 18. Normally apa yang kru-kru dulu lah kalau nak stop ramai-ramai. Apa yang you lah bawa sebenarnya bila pergi London? London tak boleh. London tak boleh. London jarang. Tak boleh. Yang macam Europe lain lah. Roti okey. Petai memang tak pernah bawa masuk London. Tidak. Diorang kalau kena fine nanti kena hantar balik KL terus immediately. Tapi ada yang berjaya bawa sambal-sambal. Rasanya ada kot. Adalah. Tapi sambal tumis tu is a must. It's a must. Yes. Itu lepas lah. Lepas London. Sebab seafood. Tapi culture tu. Culture gathering ramai-ramai tu kan. Sebab kita we are like family kat. Bila night stop, family you hanyalah hanya orang, kita je. Kita saja. And then those time pun tak ada apa? Laptop yang dengan tengok DVD tak ada. Kalau you nak call rumah pun reverse charge. Collect call. Ada orang tak tahu pun reverse charge tu apa? Ya, kau tak tahu kan? Reverse charge tu kenapa kau tak ada? Kan? Lina memang kita kalau dekat overseas memang almost 80% terputus kan? Hubungan dengan family kan, dengan siapa. Terputus terus. That's why berkumpul itulah family you all. Rasa bagus juga terputus tu kan? Tak adalah jealous lah girlfriend nak kena telefon sampai kena cakap kan? Hidup senyaman, tunggu balik je. Ini kalau tak kan, kejap girlfriend aku call aku kena call. Lain tak ada wifi tak ada kan. Kecoh kan, tak boleh keluar lah. Boyfriend I nak call kejap lagi. Tapi macam mana London dulu yang you pergi dengan yang sekarang? Flight penuh juga ke dulu London? Dulu penuh memang 747 tu. Everyday penuh. Tak penuh. Tapi London service dulu, cakap pasal service dekat belakang full size tray. Kad ekonomi kita ada menu card. Kita ada toilets kan. Kita ada sup. Tak pernah rasa tu sup tu. Sup individual tray. Kita kena serve sup. Ya Allah, berapa jam servis you all tu? Tapi flight tu 13 jam. Macam okey je. Okey je. Kita dengar sup pun dah macam penat dah. Dah cekam dah kaki aku ni 13 jam. Tak ada dengar full size tray pun dah mengamuk dah.
Ini bukan cakap saya dah loading dah on ground. Ini sebelum masuk kapal saya dah telefon bayar underground suruh orang buat semua tu dulu. Kepada yang tak tahu, kalau kita orang cakap ni sebab the workload tu, bila Lina cakap ada menu card apa semua, the workload tu memang na'udzubillah, ya Allah, Masya Allah. Memang banyak. Even me myself pun sempatlah menu card dengan towelettes tu, tapi tu pun dah macam ya Allah, bila nak habis servis ni. Kan? Aku macam saya tak boleh nampak roti. Nervous. Kalau macam tak, aku tahu dah timing tak cukup. Datang roti penuh geli, kira guys. Okay. Loading on ground. Alright. Kalau roti tu ada 2 pack je, okey. Kan? Roti 8 pack. Dah 22 minit babe segmen kedua ni. Kau rasa aku nak tanya dia pasal dia kira macam the best moment yang you boleh cerita dengan passenger ke, dengan kru ke, yang you ingat cerita ni bila orang tanya apa you kenangan paling manis dalam airline. Mestilah dia ada banyak. That's why lah. That's why kita pilih 2 atau 3 dulu. Okey, 2 atau 3. Okey, jom. Kenangan manis dengan kru ke? Apa sajalah. Apa saja yang you rasa macam okay, this one I need to share dengan Borak dalam Geli punya viewers. Okay, tak ada kenangan manis tu. I think kalau dengan among crew tu semua orang ada kot. Semua because kita macam family kan. Selain tapi kalau nak air cakap mata menitik tadi tu. Kalau nak cakap achievement ke apa-apa je. Achievement I yang paling best, I menang best grooming. Kita boleh cerita about grooming sekejap ni. Okay, lepas tu you menang macam mana pemilihan itu dilakukan? Zaman bila? Kami dah ada ke? 2010 kot. 2010. Kita dah ada. Betul lah, kau pernah dengar tak? Aku tak pernah. Tak pernah dengar? Aku rasa aku pernah dengar. Kau pernah dengar, tapi aku question, kenapa aku tak menang? Tapi tak ada untuk steward kot. Nampak tak? Confident. Tak ada. Kau jangan lupa ada aku juga. Padahal aku dulu kena weight check juga. Okay, Lepas tu masa tu I dekat London. I pun tak tahu. I never expect. I rasa pemilihan tu by vote kot. Kru-kru yang akan vote tulis nama betul. You kan. Lepas tu dia bagi orang tak suka kau. Aku low profile. Okay, sama-sama. And then okay, one vote. Lepas tu I dekat London. Masa tu kita tak ada WhatsApp, semua tu tak ada kan. SMS. Email masa tu dah ada dah. Lepas tu I bangun tidur tu tengok congratulations. Semua macam kenapa semua congratulate I ni? Kan, lepas tu sekali I pun tak puas hati, I buka email grooming. So no, I bukan buka email. I tanya apa? I think I text my husband kot. Kenapa semua congrats kan? I kan kita kata no, I think grooming kot. Dia kata you menang the grooming punya ni. Monthly, the best grooming. Okay, best. Alright, so bila you menang tu diorang bagi plug lah. Bagi duit. Ada duit. Bagi cert, tapi the sad part, cert tu I misplace, tak tahu kat mana. Alah. Sayang, I dah puas cari tak jumpa. Gambar pun tak ada, gambar masa terima tu. Gambar ada. Nasib baik gambar tu ada. Masa you terima cert tu lah. Masa tu Mr. Gunalan kita punya cabin crew manager. Gunalan masa tu grooming, head of grooming siapa lah? Masa tu I think siapa Melanie kot. Bukan head. No, dia Azad masa tu kan. Okay. Melanie, Zainab, I think. Dengan passenger pula. Dengan passenger. Nak tanya yang ada tak passenger yang orang kata yang hangin dengan you? Ada kot. Ada. Tapi tak banyak lah kot. You rasa tengok muka pun dah tak larat dah hangin. Tak jadi nak hangin. Hangin tu bukan because of me. Kan. Mostly pasal makanan. Ada department punya lah. Department related. Tapi nak tak nak kita kena hadap juga kan. Ya, betul. Kita orang kata professional. Yep. Tak boleh nak salahkan. Yes. Apa kalau kita cakap pasal gembira, mesti ada yang menyedihkan ataupun something yang happen on the flight yang you rasa macam okay, the situation yang you paling ingat sampai sekarang ke? Menakutkan, menyeramkan, menyeramkan. Kalau nak cakap pasal seram, zaman-zaman dulu
I not so much on nampak hantu. Okay. Tapi it's actually kita punya supervisory zaman-zaman dulu. Itu yang menyeramkan I untuk pergi flight. Okay. Alright, kita Apa ni? Cerita apa ni? Kita stop kat situ, kita sambung balik selepas ini. Supervisor siapa ni? Dia bukan supervisor. Hai adik, ni Kak Ro ni. Kak Ro nak minta maaf lah ganggu adik tengok video sedap-sedap tu. Kak Ro nak tanya ni, adik subscribe dah ke YouTube channel Abel Zaro? Keep supporting lah Abel Zaro deh. Lepas tu, subscribe dah ke tu? Kalau tak subscribe, pergi sekarang deh. Okey lah. Sambung tengok video Abel Zaro. Okey, bye. Okey, kembali ke podcast Borak Dalam Geli. Okey Lina, kita sambung tadi apa seram you tu. Bermulanya di mana? Macam mana? Seram untuk pergi kerja. Okey. Seram pergi kerja. Okay. Yang itu jadi macam fobia kepada simptom tu ada pada semua kot. Ya. So Seram sebab every time you nak pergi kerja, bila dulu-dulu zaman-zaman dulu you tak boleh check dengan siapa you nak fly kan. betul, tak boleh check siapa. Tak Waktu boleh. sign in dia tahu. Ya, masa sign in tu, the moment you nampak tu, semua peluh, semua sakit perut. Buttermark apa ni, I mean, butterfly in the stomach, semualah. Okay. Lepas tu you tak tahu nak sign in ke, you tak tahu nak react macam mana the moment you Lost. nampak. Terfikir klinik-klinik terdekat pun. Ya, terfikir tapi tak mampu and takut. Kan? Especially when you tengok daripada atas. Siapa antara nama-nama yang you boleh ingat? Tak maulah. Dia masih ada. Okey Kau jangan. Nanti ramai MAS crew yang ban aku. Tak boleh. Kita boleh panggil mana dia. yang YTJT je lah. Mana yang tahu. Aku daripada tadi sebenarnya nak tahu dalam list yang dia dapat. Tak apa, itu backstory. Okay. Kan. Then tapi nak tak nak, kadang-kadang you tengok pula nama you bawah sekali. Wow. Kan, nama you bawah sekali and confirm Kerja no depan. No matter how dia orang akan cari pasal. Dia orang akan, zaman-zaman dulu, not only senior chief LS yang garang-garang, even the senior stewardess, senior steward. Kalau you, macam I dulu, I tak kerja like, macam sekarang dia orang rated both cabin kan, one shot. Masa training kan, masa time I rated untuk EY dulu for 6 months. I rated 6 months for EY, then only you go back to training school, you buat pula business class dengan first class. Yes. So the moment you duduk kat EY tu, nama you paling bawah, you akan duduk kat EY all the time, and then kru-kru senior-senior dulu takkan bercakap dengan you. Takkan bercakap dengan you. Dulu kan boleh smoke kan, smoking flight kan. You experience smoke lah. Macam Tok Bar lah. Tok Bar pun. Bestnya. Dulu tapi aku pun sempat, tapi Narita flight je lah. Dulu. Then dulu semua every flight ada kan. Dulu kalau kru pun boleh smoke juga kan. Dulu datang belakang, diorang datang just for smoke, and then ashtray kat belakang, sebab you kerja kat belakang, dia akan tunjuk kenapa tak clear, padahal diorang yang smoke. Cuba you buat sekarang macam tu. Cuba sekarang. Aku ambil gambar kau. Hantar office. Yes. Zaman dulu tak ada. Tak ada. Kita tak buat macam tu. Kita ikut je. Tak pernah argue. One thing lah kan. Ada pro and cons lah. You dapat orang-orang macam ni, you learn. Kan. You learn. The way you nak accept benda tu lah. Cara you nak terima dengan cara itu adalah cara yang orang kata culture yang macam itu you terima dan ambil positive side, jadi positif lah. Betul. Kalau you fikir kau yang isap rokok kat situ, aku pula kau ingat aku ni balaci kau. Tapi dulu kalau kena macam tu, I every time nak balik flight je mesti rasa nak resign. Betul. Kalau me myself also kan siapa-siapa lah. Especially if you go for long flight tau. Long trip, and then you kena macam tu kan, you rasa macam balik ni confirm resign, tender resignation kan, confirm. Tapi pergi flight lah. juga kan. betul, sama lah. Every time dulu ingat dalam shuttle kan, okay pergi flight ni,
Nak sampai ke KLIA tu dah macam aku lepas ni resign. Memang that's it. Aku dah kira aku nak menyanyi balik. Lepas tu pergi flight lagi besok. Pergi flight lagi. Waktu you down tu, tiba-tiba you dapat kru yang best pula. Tapi masalahnya waktu down kita masa nak pergi flight je. Dah habis flight tak down dah. Dapat pula good set kan. Good set. Itu betul. Yelah, bukan I seorang lah. You pun merasa, kau pun merasa kan. Itu memang simptom cabin crew. Aku tak lah. Kau kenapa? Aku okey. Kau okey Okey. Kau dunia apa? Dunia sendiri. Kau dah generasi lain sikit lah. Tak adalah. So, I macam okey je. Macam I okey je. I tak ada rasa lah. Tapi I faham lah perasaan ni tiba-tiba dapat. I rasa sebab semua yang top-top tu semua jadi kawan dah. Jadi dah ada lindungan dah. Dah tahu dah yang ini macam mana, yang ada T kat belakang, yang ada Na kat belakang. Aku dah tahu dah. Tapi kan ini nak tanya pendapat you. Kalau culture tu dulu tu kita adapt untuk sekarang ni, adakah kru boleh jadi bagus? Tak boleh. Interesting story. It's not sekarang tak boleh adapt dah macam tu. Generation sekarang lain. Tak boleh. You tak boleh buat macam tu. Tak boleh. So macam you resign tahun dari 1990 sampai 2015. 2015 and then I rejoin balik 2018 and then sampai 2020. So maknanya 2020 punya 2019 2018 tu dah different generation kan? We have to blend to diorang punya karakter. Macam mana karakter diorang sekarang compare dengan dulu? Diorang sorry to say tapi diorang punya sense of like respectful tu kurang. They don't care whether you are senior ke, you dulu pernah you LS ke dulu, kan, you supervisor ke dulu, dan diorang just treat you, kalau you dah normal stewardess now, they treat you like before. Macam I still respect. Macam kalau I lah, even some of the IFAS tu pun dah jadi I punya, and my junior before, tapi since I stewardess, now they are my ketua, I still respect diorang as my ketua. Walaupun diorang tu dulu used to be my good friend, I still ada boundaries. So sekarang I tak rasa budak-budak sekarang. Maknanya you tak rasa respect tu, respect yang what kind of respect yang you harapkan you dapat? Macam kita dulu kan pandang look high on our seniors, betul tak? Okay. Kita memang kalau senior tu, although you senior 2-3 batch pun still lagi kita respect you as my senior kan. Tapi sekarang tak ada. Diorang macam anggap you macam sama level je. Tak kisah pun you daripada mana. Maknanya dia cara pergaulan, cara berbual dengan you tu tak ada respect. You mean? I tak cakap semualah. I cakap some bagus, some ada yang diorang macam couldn't be bothered macam tu. Because I rasa flying ni some of them pun bukan diorang punya passion kot. Tak rasa? Tak rasa. I tak rasa dia. Kadang-kadang macam cara kerja pula macam mana? Cara kerja lagilah dengan servis sekarang. Servis sekarang. Dia lagi tak boleh compare apple to apple. Tak boleh. Servis tu pun dah membuatkan kru tu. Maknanya betul lah apa yang passenger nampak. Passenger complain. I dulu masuk MAS, dengar I masuk MAS sekarang, ya Allah, ada komen tu. Rasa beza dia gila punya berbeza. Betul. Lepas tu tak compare lagi dia masuk Malaysia Airlines, selalu pergi tiba-tiba pergi airline sebelah satu lagi tu, nak compare dengan Malaysia Airlines lagi baguslah Malaysia Airlines. Ini dia kata in MAS sendiri pun zaman tu lain pun dah berbeza. Masuk tahun 80-an, masuk 90-an, masuk betul lama tak masuk MAS, dia masuk MAS lagi sekali macam asal MAS dah macam saya pernah ada satu, tapi bagi pendapat saya, takut aku nak cakap semua sini kat sini. Pendapat saya servis tu sendiri membuatkan environment tu berubah tau. Maybe sebab ada satu keadaan ni, saya pergi flight, satu flight saya pergi dengan airline lah. Dan servis waktu tu dia berubah. Yang ini memang aku hantar email lah dekat Malaysia Airlines. Okay. Servis tu berubah, yang mana dia kena bagi, I tak ingat either muffin atau peanut atau apa, tapi yang servis dekat ekonomi, yang tu dah start zaman yang senior kerja belakang tau. Yang ada dah tag, you dah nampak title dekat tag tau. Wajah you tahu dah super senior tau. Tapi dia ekonomi. Tapi dalam servis waktu tu, dia orang boleh letak kotak atas kad. Waktu tu I dah lama tak naik tau. Tiba-tiba I nampak kotak atas kad.
Kotak apa? Kotak yang untuk bagi muffin ke atau nak bagi peanut. Dia letak atas kad. So bagi kita yang walaupun I tahun 2000, bagi kita mata saya tak boleh nak combine kotak jenama yang kena menghadap ke kiri ke kanan, lepas tu tiba-tiba kotak ke atas. So saya biarkan benda tu berlaku. Last kali saya terus angkat tangan tau. Sebelum dah habis servis macam excuse me, saya panggil seorang tu lah yang kebayanya berlainan warna. Saya tanya kat dia, boleh tanya tak kenapa kotak tadi atas kad? Dia kata memang dalam prosedur kita boleh buat benda tu. Tapi bagi kita you faham tak mana I datang, where I come from. Walaupun prosedur tu cakap boleh, tapi kalau kita yang dah biasa mengadaptasikannya, kita nampak itu don't look good, kita akan letak kat bawah. So itu I berpendapat servis tu sendiri yang menyebabkan downgrade kan. Dan bila orang lain pun dah SOP buat macam tu, takkan kau rasa macam tu? Kalau dah kotak keluar bukan yelah kotak. Sekarang kan this box of mail yang kan viral tadi kan, yang macam itu bukan salah kru lah actually. Bukan salah kru. Yang you sebab kru just deliver je. Dan produk tu pun tak ada. Dan campur pula dengan dulu you dengan pengafinnya dan kru 4 orang, dan kru sekarang dah potong jadi 2 orang. So banyak faktor yang menyebabkan benda-benda tu jadi. Dan saya ingat lagi stewardess tu cakap dia baru keluar SOP dan dia tunjuk SOP tu yang berdated hari tu yang saya flight tu. Bagilah. Aku terus dapat lah ni internet, ku terus email lah. Date apa, gambar apa saya ambil. Dan bila saya pulang, benda tu dah tak ada. Must be you. Okay. 3 hari 4 hari lah lepas tu daripada aku cek dan ni kepada orang kat luar sana pun, mungkin kalau you rasa tak happy dengan servis ke, you nak bagi penambahbaikan, buat cara betul lah, jangan viral. You dah ambil gambar dan sebagainya, servis semua, dan saya tunjuk dekat yang yang bertugas dalam tu. Saya ambil gambar you semua ni bukan untuk siapa, tapi sebab saya nak hantar ke office. Dan 5 hari saya balik flight Kuching ke Kul balik, dah tak ada. Dalam kad dia orang keluarkan. Kan manis tu. Kan, betul. Nampak pun elok kan? Sakit mata kita pandang. Tu bukan salah kru. Yelah, macam kembalikan 7 servis dulu tu. Engkau mengingatkan aku pada satu hari tu ada Ziana Zain naik flight aku. Wow. Dia komplain juga. Dia cakap apa? Dia komplain macam kau juga. Dia komplain kat stewardess ni, kenapa your LS you punya PA kuat sangat, pecah. Maybe dia rapat macam ni kot. Dia komplain tu je. Ziana Zain komplain. Announcement you kuat sangat lah. Sakit ingat. Sakit telinga. Sakit ingat agak. I think my flight. Faham. So respon no comment. I dulu buat announcement. Kalau 7-3 kan dulu kita pakai mouthpiece tu kan, yang macam tu kan. I suka balut. I suka tak ada bunyi pecah lah. I suka cover. Diorang memang tahulah Lina punya ni. Kalau tertinggal benda tu, diorang akan tahu ni mesti Lina. Macam tu. Sebab I seorang je saya buat cover. Tapi kadang-kadang siapa yang pakai mic tu, dia tak dengar apa yang keluar dekat. Betul. Dia tak dengar tau. Dia tak ada speaker monitor. Dia tak ada speaker monitor. That's why yang dia tend to be dekat benda tu, sebab dia nak dengar suara dia. That's why dia buat macam ni, dekat. Bila dia tak tahu yang impact, the effect dia akan keluar kuat sangat dekat. Kuat sangat, itu kadang-kadang tak berniat. Ya, betul. Tak niat pun. Tanpa sengaja. My LS macam, ya ke aku cakap kuat? Dia pun benda-benda tu bila kita tengok. Setengah PA kan dia macam macam tu pula PA tu kan. Ada PA yang kuat, ada yang soft sangat sampai tak dengar kan. Salah engineer lah. Tapi kita punya announcement tak adalah macam announcement pilot. Gurau. Marah pula pilot. Bek. Aku yang pilot tu cakap apa? Dia cakap lepas tu captain announcement lah clear. Guys, you nak bagi tahu dekat luar. You tahu tak, korang tahu tak, bila setiap kali announcement dibuat daripada pilot keluar, cabin crew kena take note tau. Kau ingat tak take note apa? Apa yang korang kena ingat? Korang kena ambil tahu apa daripada ni? Arrival time, suhu, altitude kita sekarang. Jangan tak tahu sebenarnya kita orang pun terpaksa mendengar juga apa yang
Kena peka je dengan servis tu. Sambil-sambil buat kerja dengar. Datang leading in charge macam ni. Tadi suruh berapa tadi? Tak dengar. Kata kau dengar. Padahal dia dengar. Saja nak tanya kau. Kan Lina kan? Pernah tanya kru macam tu? Mungkin ni tak sebab I tak dengar kan. Next time dengar ya. Padahal you pun tak dengar. Padahal kita lupa lupa. Okey, seronok lah. Seronok lah. Okey. Ini tadi you dengan Anwar Zain, apa experience you? Anwar Zain. Wow. Anwar Zain tadi yang as mentioned earlier dengan tengok sopan je kan. I buat ingat lagi I buat Narita, Los Angeles, Mexico, Los Angeles, and then daripada Los Angeles tu I joining crew Anwar Zain punya set. And then dia punya IFS tut kan. IFS tut kan. Okay, faham lah. Dia tahu jet lag dekat legs tu kan memang teruk kan. Ini jet lag kan. Sehari ke belakang. Ya. Lepas tu I dah tahu IFS I siapa, I dah tak tidur semalaman. Wow, you buat kan? Perangai. I tak tidur sampai call time besok tu. Just imagine. Sebab takut punya pasal. Tapi sebab I nampak nama Anwar, so I macam okay lah, I have to go. Kan? You kenal dah dia masa tu? Kenal, dah kenal. Tapi kita orang masa tu tak berapa kira, rapat-rapat juga tapi tak berapa rapat. Pernah fly sama lah kira. Lepas tu bila turun dekat lobby that morning kan, masih pick up lagi 5 minit nak masuk pick up, nak afternoon, nak tengah hari 5 minit. I pun cakap lah good afternoon so and so kan, my name is Lina. Dia pandang I tak bawah, belum belum salam I lagi, dia cakap good morning, okay, it's not afternoon yet. Ambil engkau. Aduh. I cakap dah lah I tak tidur kan. I cakap kan betul aku. Okay, I'm sorry. Nak cakap apa? Dulu the only thing that you can say is sorry. Yeah. Sorry. Ya, betul. Betul? Tak apalah, pergi flight. Lepas tu flight. Ya, belum lagi kan. Pergi masuk aircraft, tiba-tiba kita orang buat briefing dekat aircraft door tu sebelum masuk aircraft. Dekat situ my chief stewardess pengsan. Alah. Pengsan. Tapi another way dia menyelamatkan kita semua. Sebab jadi IFS tu jadi tak nak pressure sebab seorang dah pengsan dah. Yes, seorang dah pengsan. So masuk aircraft. Chief pula tu yang pengsan. Yeah. Nak maki tak boleh pula. Kan. Your right hand man pula tu. Exactly. Lepas tu masuk aircraft, I rasa macam You kerja depan? No, I kerja zone D masa tu, 747. Anwar kerja depan. Lepas tu along the way tu I dah cakap dengan dia I tak tidur, I takut kan kena marah kan. Tak apa, no, don't worry. Dia cakap don't worry, saya takut dia tak I ada. Dia cakap Lepas tu dalam aircraft tu belum take off lagi. Masa tu kan I galley D kot, belum take off lagi. Masa tu tengah safety video tau. I susun coffee tea semua kan, susun kita nak servis kan, susun masuk kat dalam stores. Dia datang, what are you doing? Macam tu. Kalau ada way I cakap ni mesti all tahu sama. YTJT. Yes. Jangan tahu je tahu. Kan. Aren't you supposed to stand by? Dia kata aren't you supposed to. Kau jangan kata aku ni. Kau mana-mana mengata aku. Safety demo dia buat tau. Aku Ellie bukan safety demo tau, on ground. Kan. Tak apalah, kena lagi. Kena lagi. Tapi sampai Narita, dia ajak kita sebab ada Anwar, dia ajak pergi karaoke. Faham. Wow. Kan, kita orang yang ni cakap semua pergilah kan. Gila sebab takut. Yes, takut kena taruh kan. Lepas tu diorang tahu ke taruh apa. Tahu. Mana yang follow tahu. Lepas tu sampai Narita pergi, Anwar nyanyi, dia akan suruh Anwar nyanyi. Lepas Anwar nyanyi, dia nyanyi.
Dia lepas dia nyanyi, Anwar nyanyi. So balik-balik dia tangan je. Kita orang cara tepuk tangan. Macam tu je. So all of us selamat from Narita to Cool. So dia happy. Yes, good mood sampai Good mood. KL. Sampai KL. Waktu tu you still buat coffee juga waktu Tak apa. Tak. Kan I cakap I learn through a hard way. Tengok. Okay. So jadi itu saja kekenangan dengan Anwar tu. Lepas tu you fly lagi ke ataupun relationship you lebih? Tak ada dah. Tapi now and then kalau kita jumpa kat luar pun still lagi macam dulu kan. Dan sebagainya. Itu antara yang I harap dia still ingat I lagi kan sekarang. Let's kita jumpa dekat IKEA. Yang cakap tadi you berhenti dia rejoin tu apa sebab sebenarnya? Apa cerita dia? Nak kata COVID, tak ada COVID waktu tu. Kan itu cerita sedih. Cerita sedih kan. Dah lah I ni kan flying is in my blood already kan. My passion kan. I love flying so much. I memang suka sangat bangga sangat don uniform kan. I take pride wearing my uniform. Tapi masih ingat tak masa transition from MAS to MAB. So I one of them lah yang kena lay off without knowing apa salah I. Kan. So I pun I don't go to the office and tanya pun. I tak pernah pergi office tanya. Diorang semua cakap, Lina, kau banyak contribute. Kau banyak sangat contribution with the company. Kenapa? Why didn't you go to the office and tanya? Kenapa you got laid off? Kan. Tapi I tak pergi. I cakap maybe ada hikmah kot. I cakap kan 2015. Kita dapat tu masa yelah 2015 early 2015 kan. MAS jadi MAB. Betul. That time you sebab I memang tak expect. Really I memang tak sangka lah yang I kena. So you buat apa lepas tu? Rezeki kan. I join another airline. Tak sampai 2 bulan 2015 I habis with MAS. I dapat offer another airline, Swasta Airline. Tapi itu I part of management team lah. Kita orang startup an airline. And then after that rejoin tu apa yang membuatkan? Rejoin tu 2018. Masa tu diorang buka after kita kan ada cooling period kan. Untuk after 2 years tu diorang open another interview untuk ex-crew. So masuk balik with the new gaji. With the new gaji, new position, back to normal crew. Yes. Alah. Kenapa dia panggil ex-crew bagi position lah? Berapa ramai yang semua ex-crew semua? Yang kena lay off tu ke? Ada yang kena lay off, ada yang resign dah lama. Tapi masa time I yang datang for the interview, I think about almost 400 kot, 300 plus. Yang dapat 40 something je, 40 termasuk I. I pun tak expect juga dah dapat kan masa tu. I dah kira dah setengah habat. Yang ni yang part-time juga? Yang gaji ikut flying, tak ada gaji. Itu bukan. Itu Tok Bah dia part-time. Yang ni full-time. Dapat benefit semua kan? After that semua dapat macam basic initial crew lah. And then ni after sebelum COVID lah kan? Sebelum COVID, yes. And then what happened during COVID tu? 2020 tu kita orang punya renew, dah pergi interview for EOC end of contract punya interview. Just tunggu surat je daripada HR, sekali tutup MCO. Aduh. Tapi nak tak di lay off kan? Masa di lay off lah. Kita korang consider macam habis macam tu lah. End of contract, tak renew, that's it lah. That was 2022? 2020 lah COVID. 2020 masa COVID tu. And then you join balik ke masa tu? You kata resign 2022? I join balik 2022. Masa dia rehired, dia open yang mana yang kena lay off masa COVID, dia open for the interview again. Maknanya tenggelam timbul. 3 kali kan nak cakap kisah I very rare. Tapi tetap dengan MAS tu. Korang kalau ingat korang pergi interview 15 kali, 18 kali, tak cukup hebat lagi. Legendary kita 3 kali keluar masuk MAS. Yes. Tengok betapa cintanya. And then you masuk balik 2022 April. And then lagi sekali and then volunteer I decided sebab bila I nak
with my expertise, kadang-kadang I fikir juga that time around bila 2022 tu I dah masuk tu, I rasa macam betul ke I buat ni kan? After all the experience 30 over years flying, I mean dulu dengan the expertise, experience I, takkan nak start all over again. Kebetulan rezeki Allah, I got offered another company. Yang different position. Different position. Bukan no more cabin crew. No. CEO position. To be continued. Jadi waktu dapat offer, tapi ada kena-mengena dengan cabin crew juga ke ataupun tidak ada kena-mengena ke? Ada sedikit lah. Alhamdulillah. Masih lagi dalam daerah lah. Jadi waktu tu lah you rasa upacara memotong kek bersama dengan Malaysia Airlines. Upacara dilakukan secara baik lah. Tapi susah jugalah. Untuk melepaskan it takes a while for me to fikir, think it over untuk resign. Sebab sayang kan fly, kan bukannya senang nak masuk keluar macam ni kan. Mesti you fikir first time you pakai baju, apa yang make you proud semua kan. Bila you decide like aku nak potong kek macam sekarang. Ibarat macam boyfriend girlfriend, putus sambung. Sakit hati weh. Kan. Sambung. Tapi dia jenis setia kan. Bukan salah awak. Bukan salah awak. Awak kena jadi macam tu juga ya. Angguk atau geleng? Angguk kena jadi macam tu juga. Bukan salah awak, dia datang lagi. Salah saya. Terluka kan, walaupun terluka di tetap reject pergi kan? balik Pergi buang, pergi balik. Buang lagi. Yes. Datang balik. Kan senang ke nak cari kru macam tu? Susah. Kan you orang kata you put your heart and soul. Betul. Kan betul, heart and soul. Yes. Betul heart and soul. Ya betul. So kita sudah lagi 5 minit je nak habis ya. 5 minit. Okey. Banyak betul lagi belum di cerita hantu ni. Takkanlah 25 tahun. Takkan 25 tahun hotel dekat Los Angeles, hotel dekat sana sini, takkanlah satu ekor pun dia tak nampak. Yang ini ni kalau dia cakap dia tak nampak juga ni. 25 tahun. Nampak. Ada bukan nampak. Kat hotel, dalam aircraft. Dalam aircraft, yes. Baik. Dalam aircraft ada? Yes. Kita mulakan dengan jenis aircraft number. I takkan lupa sampai sekarang. Okay. Still terbayang-bayang. Wow. Sebab masa tu London Cool dekat Krubang. Biasa kita tidur kat Krubang 747 kan? Kalau Zara ingat, tangga belah kanan, bang yang atas. Kan? I tidur situ. Betul, my steward tidur yang belah sini, I kat sini, my steward belah sini. So I rasa dalam half an hour, 1 hour macam tu, deep sleep, I terasa macam orang pandang. I terasa macam kalau orang pandang you, orang tengah berdiri tidur pandang macam yes, tu. You akan terasa kan. Betul. I sangat-sangat tahu I memang nyenyak tidur masa tu. Tapi I boleh terjaga. The moment I toleh kiri I nampak, I tak tahulah kat Ponti ke kat apa ke. Body dia tengah facing that steward. Dia tengok steward? Dia tengok steward, tapi kepala dia tengah pandang I. Berkembang weh. Serius ke? Menghadap steward tu. Tapi kepala dia sebab I ingat bukan kru, sebab dia ada tocang 2 macam ni. Tocang 2. Lepas tu dia pandang I sambil tersenyum ya. I ingat I menjerit masa tu, none of the crew dalam Krubang tu bangun. Tak dengar pun. I selubung kepala I dengan blanket. I tak boleh jadi, I dah berpeluh-peluh. Bila I buka, benda tu fade tau. Fade sikit-sikit, sedih hilang sikit-sikit macam tu, gone. I turun terus lari. I duduk dekat kerusi kat belakang tu, last row tu kan. Duduk kat situ. Bila I bangun, I tanya, dengar tak I jerit? Nampak tak apa nampak? Seorang pun tak nampak. Tapi I'm very sure I nampak. It was clear. Betul. It was clear dan waktu tu you sedar sebenarnya. I sedar. Kau takkan I menjerit, kau takkan I boleh lari turun bawah. Ever since that, I never tidur kat Krubang. Selama berapa tahun ni tak tidur kat Krubang? Sangat-sangat lama. I tak tidur. Lepas tu memang tak pernah tidur Krubang. Kalau tak ada kerusi tu kalau kerusi tu taken, then I duduk je lah kat galley. Duduk je lah kan? Tidur dalam toilet ke? I sanggup. Wait, itu scary. Badan menghadap sana. Scary. Kepala dia pandang. Sebab Krubang tu memang kalau tutup lampu gelap weh. Gelap dengan
dengan berselubung macam tu, kau boleh nampak orang berselubung, nampak bayang-bayang tu boleh nampak lagi walaupun gelap. Tapi bila dah macam tu, dengan tocang semua, aku pun takut. Tadi dengar pun dah bergemang lah. Itu yang the first lah. Ada lagi nampak takkanlah Kak Ponti tu baik sangat dengan you kan? Bukan, itulah yang nampak. Lepas tu tak ada. Tapi 777 after the case yang kita punya 17 tu, I tidur dekat cruise seat tu, stewardess datang gerak kat I. Tapi I tanya semua orang, sama kru I semua, seorang pun cakap bukan diorang. Ada orang kejut you? Kejutkan I. Dia pakai kebaya, I nampak exactly semua. Cuma muka je I tak nampak sangat. Kepala kan you amai-amai kan you pandang kan. Itu janji dia kru you okey lah. Dia gerak you macam mana? Dia cakap ataupun dia tak, dia tak cakap. Dia say I macam ni kat bahu I macam tu. Memang time's up pun untuk I bangun. And then you pandang, you nampak dia macam kan. Thank you. Macam tu. Thank you. Tapi tanya semua kru, tak siapa pun kejut you. So I tanya daripada depan sampai belakang, none of them cakap, mana ada Lina, mana ada. Sebab macam dia berterima kasih siapa gerak I tadi, thank you. Yalah. Kan nak tahu tak ada siapa. Kapal apa tu? 777. Pergi ke mana? Pergi, I think kita pergi masa tu Zurich kot. No, sorry, bukan Zurich. Zurich dah tak ada dah. Zurich tak ada masa tu. Somewhere in Amsterdam juga kot. Maybe Amsterdam lah. Kena tu kan. Maybe, I don't know. Maybe, I don't know kan. Memang diorang ni, kalau kebaya tu ditukar, kelang kabut tau. Alam lain ni nak pergi design balik. Alright. Kan. Okay. Wow, satu cerita yang menarik. Interesting. Okay, kita nak habiskan apa ni? 30 minit dah. 30 minit. Dan kita kan nak tutup, kita nak dengar suara legendary untuk memberi announcement. Alah, kena ada teks. Janganlah macam gitu. You ingat. Boleh lah kot sikit-sikit. Okay. Sebelum tu, sebelum kita dengar announcement ni, sambil-sambil you recall balik, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke saat ini. Dan jika anda nakkan lagi cerita-cerita daripada Lina ni, rasa tu tak puas, banyak lagi sebenarnya nak cerita ni kan. Tapi sebenarnya dia yang tak puas sebenarnya. Termasuk saya. Kalau anda rasa macam saya nak Lina lagi bang, komen. Kalau kita rasa macam ramai sangat tu, so kita arrange lah satu lagi episod bersama Lina. Okay Lina, are you all ready? Yes, terima kasih Zaro. Okay, kita dengarkan announcement apa you nak buat Lina? Sikit je lah Okay. Okay. Welcome announcement. Okay, kita dengarkan welcome announcement sikit je daripada Lina. Terima kasih, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Kami mengucapkan selamat terbang dengan penerbangan kami MH123 ke Sydney. Saya Nur Zaitulina adalah ketua pramugari anda. Cukuplah kot. Alright, thank you so much. Jumpa lagi di video yang akan datang. Memang saya dengar macam dalam kapal.